أجمعين على أمور الدنيا والدين. والله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم بك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah ya. Hari ini hari Sabtu bersamaan 23 Januari 2021. Pengajian pukul 8.30 pagi. Kita ulang kaji ilmu nahwu. Kita belajar mubtada dan khabar. Patutnya buat malam tadi tapi saya ada urusan. Sambung pada pagi ni insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mazlin, Ibu Ainon, Ibu Hashimah, Ibu Saidah, Ibu Zabidah, Kak Hana, Ibu Rosna, Majid Nurul Aini, Ibu Wan Indon, Ibu Selamah, Ibu Marusah, Ibu Siti Jumarah, Kak Wan Imamah, Majid Syarifah Khairijah, Ibu Maimunah dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Jadi Ibu Ayah, kita nak belajar mubtada khabar mengenal mubtada khabar. Waalaikumsalam Ibu Hani. Jadi Ibu Ayah, apa tu mubtada? Mubtada ni kita boleh kata dalam bahasa Melayu disebut subjek. Khabar tu dia punya predikat. Subjek dan predikat. Mubtada tu subjek, khabar tu predikat. Contoh subjek, kita kata Muhammad. Kalau saya kata Muhammad saja, ibu ayah faham tak? Muhammad tu tiba saya kata Muhammad. Saya mulakan ayat saya dengan Muhammad. Tanpa sebelum tu tanpa ada soalan ke apa ke, kecuali kalau orang tanya saya, siapa nama kamu? Saya jawab Muhammad. Maknanya nama saya Muhammad. Kita faham macam tu, walaupun dia kata Muhammad saja, kita boleh faham maksudnya nama saya Muhammad. Tapi tiba-tiba saya jumpa ibu dekat tengah jalan, saya kata Muhammad. Ibu pelik tak? Tiba-tiba saya kata Muhammad. Sempurna tak ayat saya tu? Tak sempurna. Tak sempurna. Saya kata tiba-tiba kata Muhammad saja. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia perlukan pada perkhabaran. Kenapa dengan Muhammad tu? Muhammad alim. Muhammad orang alim. Oh, Muhammad itu adalah orang alim. Muhammad telah pergi ke sekolah. Muhammad telah pergi ke sekolah. Oh, bila saya kata Muhammad telah pergi ke sekolah, sempurna tak ayat saya? Muhammad telah pergi ke sekolah. Sempurna tak ayat saya? Boleh faham tak maksud saya? Boleh ibu ayah kan? Muhammad telah pergi ke sekolah. Okey. Lagi saya kata apa? Muhammad sedang ataupun akan pergi ke sekolah. Sama juga. Jadi contoh saya kata tadi, menulis tadi, Muhammad orang alim. Muhammad orang alim. Ibu-ibu, perkataan orang alim tu kalau kita faham bahasa kita, orang alim tu adakah dia kata kerja ke, dia fa'il ke ataupun dia kata nama? Orang alim. Orang alim ni dia kata nama ke kata kerja? Kata nama. Kata nama. Okey, kalau saya kata kenapa kata kerja? Adik ibu jawab kata kerja. Bukan kata kerja ibu. Kata kerja mesti ada telah ataupun sedang. Mesti melibatkan masa. Kalau kata kerja, dia kata kerja ni fi'il perbuatan, dia melibatkan masa.
Kalau saya kata Muhammad telah pergi ke sekolah, ni dia punya perkhabaran predikat dalam bentuk kata kerja, telah pergi ke sekolah. Kalau dalam bahasa Arab, ibu-ibu ayah nak terjemah apa tu? Telah pergi tu kita nak guna fi'il apa? Fi'il madhi. Muhammad telah pergi ke sekolah. Muhammadun zahaba ila al-madrasah. Tadi Muhammad seorang alim. Muhammadun alimun. Muhammad seorang alim. Muhammadun alimun. Okey, tapi kalau saya nak kata Muhammad telah pergi sekolah, Muhammadun zahaba ila al-madrasati. Muhammadun zahaba ila al-madrasati. Kalau saya kata Muhammad sedang pergi sekolah, Muhammadun yazhabu ila al-madrasati. Muhammadun yazhabu ila al-madrasati. Jadi sekarang ni apa yang saya nak tunjuk pada ibu ayah, mubtada itu khabarnya boleh jadi isim juga. Mubtada mesti isim. Mubtada mesti kata nama. Tapi khabarnya boleh jadi kata nama. Contohnya Muhammadun alimun. Kan alim kan isim kan kata nama. Kemudian boleh jadi khabar tu dalam bentuk fi'il madhi. Muhammadun mubtada, khabarnya zahaba ila al-madrasati. Zahaba tu kan fi'il madhi. Itu kita kata khabar dalam bentuk fi'il madhi. Ataupun saya kata Muhammad sedang pergi sekolah. Muhammad dia punya mubtada, khabar dia dalam bentuk jumlah, dalam bentuk fi'il mudhari. Dalam bentuk fi'il mudhari. Boleh boyah ya. Muhammad sedang pergi sekolah. Okey. Itu tiga ni dulu. Dia ada beberapa lagi, saya bagi tiga ni dulu. Okey. Jadi boyah Muhammad muzakkar ke muannas? Muhammadun muzakkar ke muannas? Muhammadun adalah muzakkar. Muhammadun itu kalimah muzakkar. Okey, jadi khabar pun mesti muzakkar. Tak boleh kata Muhammadun alimah. Muhammadun seorang alim, Muhammadun alimah dengan tamarrud. Tak boleh. Khabar pun kena ikut sama-sama muzakkar. Jadi kalau mubtada'nya muzakkar, khabar pun kena ikut muzakkar. Jadi Muhammadun alimun. Sama juga tadi. Ketika mana khabarnya fi'il tadi. Fi'il pun kena ikut sama-sama muzakkar. Kita tak boleh kata Muhammadun zahabat ila al-madrasah. Tak boleh. Kerana apa? Muhammad muzakkar. Khabar pun kena ikut muzakkar. Jadi Muhammadun zahaba ila al-madrasati. Begitu ya. Ibu ya. Begitu juga tadi dengan fi'il mudhari'. Muhammadun yazhabu ila al-madrasati. Kita gunakan fi'il mudhari' muzakkar. Kita tak boleh kata Muhammadun tazhabu ila al-madrasati. Kenapa? Kerana Muhammad muzakkar, fi'il selepasnya pun ataupun khabar selepasnya dalam bentuk fi'il itu kena ikut muzakkar juga. Okay. Jadi bagaimana kalau saya gunakan nama Aisyah? Aisyah tu nama Aisyah tak ada tanwin pasal dia ada tamarrud. Dan biasanya muannas tak ada kata nama khas muannas ini biasanya tak ada tanwin lah, biasanya lah 95%. Okey. Aisyah tu alimah. Aisyah seorang yang alim. Aisyah tu alimatun. Begitu. Aisyah itu alimatun, seorang yang alim. Aisyah telah pergi ke sekolah. Aisyah tu zahabat. Khabar dia kena ikut muannas pula. Aisyah tu zahabat ila al-madrasah. Kalau fi'il mudhari' Aisyah tu tazhabu ila al-madrasati. Begitu. Boleh boleh ya setakat ni insya-Allah. Okey. Itu dia kena sama, gender kena sama. Jantina kena sama, muzakkar. Begitu juga dengan bilangan. Khabar kena ikut bilangan yang ada pada mubtada. Okey, contoh sekarang ni boleh. Saya kata Muhammadun wa Umaru. Muhammadun wa Umaru dah jadi dua orang. Muhammadun wa Umaru. Muhammad dan Umar dah dua orang. Saya nak kata Muhammad dan Umar adalah orang alim.
Maka khabar itu pun kena menunjukkan makna dua orang. Jadi ayatnya akan jadi Muhammadun wa Umaru. Kalau seorang alim, alimun. Kalau dua orang alim, kita jadikan dia musanna, alimani. Maka Muhammadun wa Umaru alimani. Muhammad dan Umar adalah dua orang alim. Adalah dua orang yang alim berilmu. Ya. Muhammad dan Umar adalah dua orang yang berilmu. Muhammadun wa Umaru alimani. Boleh buaya semua insya-Allah ya. Okey. Kalau saya nak kata Muhammad dan Umar telah pergi ke masjid. Jadi Muhammadun wa Umaru, mubtada'nya ada dua orang dah. Muhammadun wa Umaru. Kita akan guna mereka berdua telah pergi. Zahaba tambah alif. Zahaba, alif itu yang memberi makna dua orang. Muhammadun wa Umaru zahaba ila al-masjid. Begitu. Ini boyah ya. Okey. Kena ikut bilangan. Jadi kalau macam tu kena ikut bilangan. Gender tadi memang kena ikut lah. Contoh, ibu-ibu dah ikut bilangan dah. Ibu ayah dah ikut bilangan tapi gender tak ikut. Muhammadun wa Umaru, ibu sebut zahabata. Memang zahabata tu untuk musanna dua orang. Tapi itu untuk muannas. Untuk perempuan. Muhammad dan Umar lelaki. Jadi zahaba ila al-masjid. Begitu juga fi'il mudhari'. Muhammadun wa Umaru yashabani ila al-masjid. Begitu. Okey, boyahnya insya-Allah. Masya-Allah tabarakallah. Okey, kita tengok kembali pada mubtada. Apa yang boleh jadi mubtada ni boyah? Untuk mubtada, syarat mubtada mesti isim itu isim ma'rifah. Isim itu mesti isim yang ma'rifah. Ma'rifah tu apa? Ma'rifah ni dia istilah ibu ayah. Dia kita tak terjemah. Memang ma'rifah ni satu istilah. Kita belajar nanti kita faham. Cuma setakat ni cukup ibu ayah. Kita tahu antara isim yang boleh jadi mubtada ni, isim ma'rifah tu antaranya adalah kata nama khas. Kata nama khas, tak kira lah kata nama khas tu ada tanwin ke tak ada tanwin. Contoh ada tanwin, Muhammadun, Zaidun, kalau perempuan Hindun. Okay. Contoh kata nama yang tak ada tanwin, kata nama khas tak ada tanwin, contoh Hamzatu, Ahmadu, Umaru, Aisyatu, Khadijatu, Zainabu. Okey, ini semua kata nama khas yang tak ada tanwin. Boleh tak jadi mubtada ibu ayah? Boleh tak jadi mubtada? Jawapannya boleh. Jadi saya nak maklum kepada ibu ayah, istilahnya apa? Kata nama khas ni namanya alam, ain lam mim. Ain lam mim. Ibu ayah tulis kata nama khas dalam bahasa Arab alam, ain lam mim. Boleh ibu ayah ya? Ain lam mim. Dah ya? Tulis alam, ain lam mim. Alam, alam maksudnya kata nama khas. Itu boleh jadi mubtada. Okey. Boleh buat ya? Apa lagi yang boleh jadi mubtada? Kita belajar dua dulu asas ya. Yang boleh jadi mubtada lagi apa dia? Isim yang ada alif lam. Isim yang makrifah dengan alif lam. Asalnya dia umum. Umum ni nakirah. Nakirah. Nakirah ni isim yang umum. Tapi ketika mana kita masukkan alif lam, dia jadi ma'rifah. Contoh kita nak kata rumah itu besar. Apa dia rumah? Baitun. Bait ketika mana rumah secara umum baitun, bayata, baitun. Nampak tak? Pasal tu saya ajar sebelum ni beza terjemah. Baitun saja sebuah rumah. Tapi kalau kita nak kata rumah itu tambah alif lam, dia dah jadi spesifik. Bila tambah alif lam tu yang kita panggil ma'rifah. Ma'rifah ni maksudnya kenal, benda yang kita kenal. Rumah itu maksudnya bukan sebarang rumah, rumah yang kita masukkan. Al-baitu. Jadi apabila kata nama nakirah ni isim nakirah, isim yang umum, dimasukkan alif lam, maka dia jadi makrifah, dia layak jadi mubtada. Boleh buat ya. Jadi kalau kita nak kata rumah itu besar, rumah saja baitun, besar saja kabir, besar saja kabir. Ya, rumah saja baitun, besar saja kabir. Tapi kita nak kata rumah itu, kita akan masukkan alif lam.
Ketika mana kita masukkan alif lam, dia layak jadi mubtada. Maka kita akan kata rumah itu besar, baitun kabirun ke? Tidak. Kita akan sebut al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Biasanya mubtada memang mubtada mesti makrifah. Mubtada mesti makrifah, tapi nak dia punya khabar biasanya nakirah. Khabar biasanya nakirah, maksudnya biasanya tak ada alif lam lah. Kita kata al-baitu kabirun, rumah itu besar. Rumah itu besar. Okey. Jadi apa saya nak kata? Poin saya ada dua. Poin saya di sini ada dua. Apa dia ibu? Mubtada dia mesti makrifah. Dan kita belajar dua dulu. Iaitu makrifah sama ada dia secara alam. Apa dia makna alam? Kata nama khas sama ada bertanwin ke tak bertanwin. Kata nama khas tu pula boleh jadi kata nama untuk orang ataupun untuk tempat. Contohnya Makkah. Makkah tu kata nama khas, kan? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Malaysia. Kan? Malaysia. Baladun aminun. Negara yang sejahtera. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi mubtada saya beritahu tadi mesti makrifah sama ada kata nama khas ataupun kata isim nakirah yang dimasukkan dengan alif lam. Dimasukkan dengan alif lam. Contoh lagi saya nak beritahu. Contoh. Okey, muallim. Apa dia muallimun? Seorang guru. Muallim maksudnya seorang guru. Okey. Kalau kita nak kata guru itu bersungguh-sungguh. Guru itu, contohnya guru lelaki itu bersungguh-sungguh. Contoh. Okey. Bersungguh-sungguh dalam bahasa Arab ijtahada. Ijtahada mudhari'nya yajtahidu. Masdarnya ijtihadan, ijtihad. Isim fa'ilnya mujtahidun. Mujtahidun. Jadi kalau saya nak kata guru lelaki itu bersungguh-sungguh. Saya tak kata telah bersungguh-sungguh, saya tak kata sedang bersungguh-sungguh, saya kata guru lelaki itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Bila saya kata orang yang bersungguh-sungguh, saya nak guna apa? Isim fa'il ke, fi'il madhi ke, fi'il mudhari'? Bila saya kata guru lelaki itu seorang yang bersungguh-sungguh, saya nak guna isim fa'il ke, fi'il madhi ke, fi'il mudhari' khabar. Saya guna isim fa'il. Betul Ibu Maruf saya akan gunakan isim fa'il. Okey. Jadi Ibu, seorang guru lelaki tadi apa? Muallim. Seorang guru lelaki tadi muallimun. Seorang guru lelaki muallimun. Seorang yang bersungguh-sungguh mujtahidun. Jadi kalau saya nak kata guru lelaki itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, mana betul? Muallimun mujtahidun ataupun al-muallimu mujtahidun. Mana betul Ibu? Pertama ke kedua? Okey, kedua. Sekarang Ibu Ayah dah nampak kan? Boleh tak kalau saya kata muallimun mujtahidun dan saya nak terjemah guru lelaki itu bersungguh-sungguh, tapi saya gunakan muallim. Waalaikumsalam Ibu, tak apa. Saya gunakan muallimun mujtahidun. Boleh ke tidak? Dengan maksud guru lelaki itu bersungguh-sungguh. Ayat saya sempurna. Guru lelaki itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Tak boleh. Tak boleh. Dia akan jadi apa maknanya? Muallimun mujtahidun, dia akan jadi terjemahnya seorang guru lelaki yang bersungguh-sungguh. Okey Ibu. Ibu perhatikan. Kalau al-muallimu mujtahidun, terjemahnya guru lelaki itu adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Beza dengan muallimun mujtahidun, seorang guru lelaki yang bersungguh-sungguh. Mana ayat yang sempurna? Pertama ke kedua? Okey. Betul ke yang kedua Ibu Ayah? Yang pertama lah. Yang pertama. Ibu Ayah dengar betul-betul. Dengar betul-betul saya kata ya. Okey. Dengar, jangan ikut orang. Dengar betul-betul. Ayat pertama saya sebut al-muallimu mujtahidun. Terjemahnya
guru lelaki itu adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Okey. Yang kedua saya sebut muallimun mujtahidun. Seorang guru lelaki yang bersungguh-sungguh. Okey. Mana yang ibu dengar tu sampai habis tu boleh faham itu ayat sempurna. Yang pertama ke kedua? Yang pertama, guru lelaki itu adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Yang kedua, guru lelaki yang bersungguh-sungguh. Pertama. Ibu, yang pertama itulah mubtada khabar. Mubtada dan khabar ada subjek. Apa subjek? Guru lelaki itu apa predikatnya? Adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Itulah kita panggil mubtada khabar. Yang bawah tadi tu bukan mubtada. Jadi mubtada pun tak boleh. Pasal apa? Dia muallim tu kata isim nakirah tak boleh jadi mubtada. Kalau nak jadikan mubtada kena tambah alif lam. Jadi muallimun mujtahidun terjemahnya guru lelaki yang bersungguh-sungguh. Nampak saya kata yang, guru lelaki yang bersungguh-sungguh. Di situ kita panggil mausuf dan sifat. Satu perkataan dan sifat pada perkataan tersebut. Muallimun mujtahidun, guru lelaki yang bersungguh-sungguh. Kita tak belajar lagi maksud sifat. Okey. Jadi buaya pendek kata, kalau kita nak buat ayat, kalau asal isim tu isim nakirah, kita kena jadikan dia makrifah dulu. Dan nak jadikan makrifah dengan buat apa caranya ibu? Isim yang umum, nak jadikan dia nak jadikan dia spesifik, masukkan apa? Nak jadikan dia makrifah, masukkan apa? Masukkan alif lam. Kita ke mana dia masuk alif lam, dia dah tak jadi umum, dah jadi khusus spesifik. Okey? Boleh boleh ya? Okey. Contoh saya kata. Okey. Contoh saya kata tadi saya kata guru perempuan kan? Okey, yang guru lelaki. Kalau guru perempuan, seorang guru perempuan apa ibu? Minta seorang ibu tolong unmute ibu, kita berbual. Cuba, tak apa, salah tak apa, kita tunjukkan. Ada tak ibu ya? Muallimatun. Okey, muallimatun ibu ya, seorang guru perempuan. Muallimatun. Ibu Khairiyah, bukan itu saja, kita nak panjang lagi boleh Ibu Khairiyah. Okey, seorang guru perempuan. Muallimatun. Okey, Ibu Khairiyah boleh ada ibu? Boleh? Ya. Okey, ibu ya. Seorang guru perempuan tadi muallimatun kan? Ya. Okey, kalau tadi bersungguh-sungguh mujtahidun. Untuk perempuan jadi apa ibu? Tak tahulah. Kalau lelaki tadi mujtahid. Tak apa ibu ya, tak apa. Okey ibu. Tak apa ibu, terima kasih ibu ya. Okey. Kalau lelaki tadi mujtahidun, kalau perempuan ibu tambah tamadutah. Jadi mujtahidah. Senang saja. Tambah tamadutah jadi betul Ibu Sufiah ya. Jadi mujtahidah. Mujtahidah dengan tamadutah. Cuma saya nak kata guru perempuan itu adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Dia akan jadi al-muallimatu. Kalau muallimatun saja guru perempuan. Kalau muallimatun saja guru perempuan umum. Tapi saya nak kata guru perempuan itu al-muallimatu adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Mujtahidah tambah tamarrutah. Itu saja. Ini nak beritahu apa? Nak beritahu mubtada dan khabar. Khabar itu dalam bentuk isim juga. Mujtahidah. Ibu, tadi saya kata fi'il madhinya ijtahada, mudhari'nya yajtahidu. Kalau saya nak kata guru lelaki itu telah bersungguh-sungguh dalam mengajar. Dalam mengajar fi at-ta'lim. Fi at-ta'lim. Okey, apa tadi saya nak buat ayatnya? Al-muallimu, guru lelaki itu, al-muallimu ijtahada. Ijtahada telah bersungguh-sungguh. Ini nak beritahu apa? Khabar dalam bentuk fi'il madhi. Al-muallimu ijtahada fi at-ta'lim. Guru lelaki itu telah bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam mengajar, ta'lim mengajar. Okey. Kalau nak kata fi'il mudhari', al-muallimu yajtahidu. Tukar saja. Al-muallimu yajtahidu fi at-ta'lim. Boleh buaya semua insya-Allah.
Okey, cuba seorang tukarkan kepada guru perempuan itu telah bersungguh-sungguh dalam mengajar. Siapa nak buat ayat? Ataupun nak tulis pun tak apa. Guru perempuan itu telah bersungguh-sungguh dalam mengajar. Ibu Sofia tulis apa? Ibu Sofia tulis untuk muzakkar tadi kan? Minta tulis untuk muannas. Guru perempuan itu telah bersungguh-sungguh. Ibu ya, insyaAllah boleh. Siapa nak try? Al-muallimatu tajtahidu. Salah Ibu Sofia, salah ya. Saya kata telah bersungguh-sungguh. Telah bersungguh-sungguh. Waalaikumsalam Ibu Hilalia dari Bidor. Alhamdulillah Ibu. Apa khabar Ibu? Sihat ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Cuba Ibu buat. Okey, guru perempuan itu telah bersungguh-sungguh dalam mengajar. Al-muallimatu mujtahidatun fi al-ta'lim. Okey Bu, tadi soalan saya telah tu maksudnya Ibu kena guna fi'il madhi. Tadi betul dah itu kalau isim. Al-muallimatu mujtahidatun fi at-ta'lim itu isim. Itu isim. Tadi tak payah al-muallimatu. Saya nak fi'il madhi. Ijtahidatun. Okey. Salah Ibu ya. Kalau fi'il madhi kita tadi ijtahada fi'il madhi kan? Ijtahada. Untuk perempuan tambah tamati saja. Ijtahadatun. Jadi ijtahadatun. Bukan Ibu, fi'il madhi, fi'il tak boleh ada ta marbutah. Ta marbutah hanya untuk isim saja. Ini fi'il madhi kotak nombor 4 tambah tamati, jawapannya jadi Ibu dengar ya. Al-muallim tak apa kawan. Al-muallimatu ijtahadat. Macam Ibu tulis tadi kan. Al-muallimatu ijtahadat fi at-ta'lim. Okey. Ibu faham dah? Ya, faham Ustaz. Terima kasih. Sama. Untuk fi'il mudhari' Ibu dah faham dah untuk fi'il mudhari' Ibu Hilalia? Tak ada yang kita apa. Siapa ibu-ibu nak buat untuk fi'il mudhari'? Ada tak nama untuk yang tulis tadi untuk fi'il mudhari'? Tadi yang bagi contoh tadi Ibu Sofia ada tulis tadi untuk fi'il mudhari' al-muallimatu tajtahidu fi at-ta'lim. Okey, betul ya. Ibu Sofia tadi ada tulis tak? Boleh tulis boleh tak Ibu? Ibu boleh tulis balik al-muallimatu tajtahidu. Dia kena gunakan fi'il mudhari' untuk muannas. Al-muallimatu tajtahidu. Macam Ibu Sofia tulis ya. Al-muallimatu tajtahidu fi at-ta'lim. Betul Ibu, masya-Allah, tabarakallah. Okey ya. Itu Ibu nampak apa ni, kita tak belajar lagi bab ijtihada yajtahidu, tapi kaedah sama saja. Fi'il madhi kalau untuk perempuan tetap masuk mati. Kalau fi'il mudhari' untuk perempuan tetap mulakan dengan huruf ta. Dia sama saja boleh begitu. Okey, insya-Allah boleh ya. Okey, Ibu ayah, dengar ayat saya ni dan bagi tahu betul atau salah. Okay. Kalau salah siapa yang nak betulkan? Cepat-cepat unmute. Okey, kita belajar Ibu ya. Dengar saya sebut ni ya. Al-muallimani yajtahidu fi at-ta'lim. Al-muallimani yajtahidu fi at-ta'lim. Betul ke salah? Siapa nak jawab tu? Salah Ustaz. Ibu Marusa. Salah. Okey, Ibu Marusa kata salah. Yang betulnya macam ni Ibu. Tadi saya kata al-muallimani yajtahidu fi at-ta'lim. Jadi jawapan yang betul macam mana Ibu? Yajtahidani. Betul. Al-muallimani yajtahidani fi at-ta'lim. Tanya Ibu Marusa, betul, masya-Allah. Okey ya.
Okay. Seterusnya ibu ayah. Okey. Saya gunakan perkataan pelajar. Pelajar ya. At-talibatu. Jamaknya untuk perempuan. At-talibatu yazhabna. Pergi. At-talibatu yazhabna ila al-madrasati. At-talibatu yazhabna ila al-madrasati. Okey, Bu ya. Okey. Betul ke salah? Cepat Ibu, betul ke salah? At-talibatu yazhabna. Saya gunakan fi'il mudhari' daripada zahaba yazhabu. At-talibatu yazhabna ila al-madrasati. Ibu Marusah kata betul. Yang lain? Ibu Sofia kata salah. Okey. Ibu Sofia, apa jawapan betul Ibu Sofia? Ibu Kharia pun kata salah. Apa jawapan yang betul? At-talibatu yazhabna ila al-madrasati. Ibu Sofia boleh bagi jawapan yang betul? Yang lain ibu-ibu jangan takut jawab. Masing-masing takut nak jawab ni. Betul ke tidak ni? Saya ulang mulai Ibu. At-talibatu yazhabna ila al-madrasati. Okay, siapa nak unmute kita bincang? Siapa nak unmute kita bincang? Okey, Ibu Saidah kata salah. Okey. Kenapa salah Ibu? Ibu Saidah boleh tak Ibu Saidah unmute? Okay, dia punya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Dengar tak Ustaz? Dengar. At-talibatu tu jamak. Jadi kotak apa ya? At-talibatu, okey. Dia kena jadi tu yazhabna tak boleh. Dia jadi Tak boleh Aha. Okey. Okey, terima kasih Ibu ya. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Ibu-ibu ayah semua, sekarang ni saya nak gunakan khabar dia fi'il mudhari'. Cuba tasrif. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Itu lelaki. Perempuan pula. Tazhabu, tazhabani, yazhabna. Huruf ya. Yazhabna. Kan? Mereka ramai perempuan sedang pergi yazhabna. Soalan saya tadi, at-talibatu, kan para pelajar perempuan itu sedang pergi yazhabna. Betul lah, tak ada salah. At-talibatu yazhabna ila al-madrasah. Jawapannya betul, tak salah Ibu. Jadi ibu semua sekarang dah faham banyak. Saya tutup tingkap langsing. Boleh Ibu ya? Ibu faham tak sekarang ni? Faham tak? Tadi yang ibu salah sekarang dah faham dah? Ibu saya dah faham dah? Ustaz, bukan guna kotak 12 ni Ustaz, test. Tak, 12 tu benar. Kamu semua. Oh, kamu semua. 12 tu kamu semua. Kita bukan cakap. Kotak 6. Kita bercakap mengenai para pelajar perempuan. Kita tak gunakan, saya tak kata kamu semua pelajar perempuan, saya kata para pelajar perempuan itu, kita sedang bercakap mengenai mereka kan. Kita tak gunakan kamu Ibu. Kotak 12 tu untuk kamu. Okey. Ibu-ibu semua, ibu-ibu tolong respon Ibu ya. Saya tak suka kalau tak kurang respon. Saya nak ibu-ibu respon. Faham ke tak faham tu? Kalau ibu diam aja, saya pasal kelas kita ni saya nak sentiasa ada dua hala. Saya bukan tak suka, tapi saya kurang selesa kalau saya tanya tak jawab. Pasal saya punya cakap, tapi kalau ibu faham tak faham, ibu tak ada respon, saya okay, faham Ibu ya. Yang lain-lain. Okey. Ibu Ajijah tolong respon. Okey, Ibu Hani, ibu-ibu lain, Ibu Haziza,
Ibu lah, Ibu Kasmawati, Makcik Nino Rizan, Ibu Zanita, semua sekali tolong respon Ibu ya, respon. Saya tak nak buat kelas ni, kita sekadar ni saya nak Ibu faham ke tak faham ke, saya nak respon. Kalau tak faham, kalau ramai tak faham, saya ulang macam tu. Kalau tak, saya macam cakap seorang-seorang aja. Okey, boleh Ibu ya? Okey. Lagi saya bagi lagi soalan. Okey. Saya bagi soalan, ibu-ibu cuba terjemahkan dalam bahasa Arab. Cuba Ni kena macam latihan juga lah ni untuk faham mubtada khabar. Okey. 2 orang peniaga lelaki. 2 orang peniaga lelaki itu, 2 orang peniaga lelaki itu, apa dia peniaga? Peniaga tajir. Saya bagi terus. Peniaga tajirun, ta alif jim ra, tajir. Soalan saya, 2 orang peniaga lelaki itu telah balik. Telah balik. Apa dia balik? Balik roja'a. Balik roja'a. Saya bagi terus. Cuma ibu tukar saja. Balik roja'a. Dari pasar. Dari pasar suqun. Sin wawqaf suqun. Dari pasar min digabungkan dengan suq jadi minas suqi. Dah bagi jawapan dah. Tinggal ibu-ibu nak buat je. Saya ulang balik. 2 orang peniaga lelaki itu telah balik dari pasar. Okey. Cuma saya nak ibu-ibu fahamkan mubtada khabar tu macam mana. Jadi seorang peniaga lelaki tajir. 2 orang peniaga lelaki jadi macam mana? Kemudian jadikan dia mubtada, apa yang ibu nak kena tambah? Telah balik dan bagi tadi roja'a. Tapi cuma gunakan khabar itu untuk menunjukkan 2 orang peniaga lelaki tadi dari pasar. Siapa dah jawab komen dah ibu. Siapa dah tulis dalam buku dia komen dah. 2 orang peniaga lelaki itu telah balik dari pasar. Okey, Ibu Maimunah dah seorang. Makcik Syarifah 2, Ibu Maurusah, Ibu Khairiyah 4, Ibu Sofiah 5. Jangan tulis jawapan ya. Ibu Kak Hanan 6, Haji Wahab, Ibu Makcik Nuraini 8. Okey, saya nak lagi 7 orang. Ibu Siti Jumarah, Ibu Rizati 10, Kak Mazlin 11. Lagi 4 orang. 2 orang peniaga lelaki itu telah balik dari pasar. Lagi 4 orang je lagi. Saya nakkan effort tu. Ni ramai 35, saya minta 15 orang je. Untuk ni. Ibu Jaslina 12, lagi 3 orang. Ibu Hilalia, Ibu Zanita, lagi seorang. Okey, Ibu Rosna. Okey, cukup dah, Masya Allah. Jadi Ibu Fatimah dan Mama Fatimah. Okey, siapa yang nak jawab? Cuba Ibu Ustaz. Saidah, Masya Allah. Boleh Ibu. Okey, 2 orang peniaga lelaki itu telah balik. At-tajirani. Betul? Tarji'a. Saya kata telah balik. Telah tu fi'il madhi Ibu. Bukan fi'il mudhari'. Aduh, silap. Okey, jangan kita tengok kotak. Jadi apa jawapan? Kalau fi'il madhi apa jawapan? Telah kan Ustaz? Telah balik kan? Ya telah ya. Dia jadi roji'ah. Alah, silap. Kenapa roji'ah Ibu? Betul ke roji'ah yarja'un ke roja'a yarji'un? Kalau balik roja'ah kan Ustaz? Bukan roji'ah Ibu, roja'ah. Roja'ah. Ibu nak kat roja'ah. Jadi jawapannya? Roja'ah dia kotak 2 lah jadi. Kotak 2 betul. Roji'ah kan Ustaz? Betul Ibu, roja'ah. Fi'il madhinya roja'ah. Kita tak boleh kata tukar. Silap. Telah balik kan? Roja'ah. Tambah alif. Okey, betul. Dari pasar? Dari.
Dari ya, min. Dari min. Jadi Okey, Bu. min Yes. asuki. Okey, betul. Jadi jawapannya at-tajirani raja'a min as-suqi ataupun min as-suqi. Jadi lepas ni ibu saya dah kena tengok betul-betul ibu ya soalannya telah ke sedang ke. Okey boleh ibu ya. Okey ibu ya, siapa yang betul? Siapa betul ibu? Komen betul. Salah komen salah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey, betul ya. At-tajirani raja'a. Kalau tulis dalam Rumi tak nampak sangat ibu, boleh kena tulis dalam Arab. Okey, ibu Ainun betul, ibu Sufia betul, masya-Allah, tabarakallah ya. At-tajirani raja'a minas suqi. Okey, soalan yang sama ibu. Soalan yang sama tukar pada perempuan. Soalan yang sama tukar pada dua orang peniaga perempuan telah balik dari pasar. Okey. Tukar saja. Dua orang peniaga perempuan itu telah balik dari pasar. Siapa nak jawab sekarang? Ini tak payah tunggu dah belum. Siapa nak jawab secara lisan? Jangan tulis ya. Jawab lisan. Saya nak bincang je lisan. Siapa nak try ibu? Ibu-ibu semua ambil kesempatan ibu ayah ya. InsyaAllah ambil di kesempatan kelas ni. Okey, ibu memanglah boleh ibu. Saya kalau saya mengajar memang saya nak akan dua kali. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Al-tajiratan raja'a min al-suki. Okey, ulang balik ibu. At-tajiratani raja'a. Okey, betul. At-tajiratani betul dah? Betul? Raja'a. Ibu yakin ke roja'a tu? Ibu yakin ke? Betul ke? Roja'a betul? Rojima'in telah balik tambah alif saja tu. Ibu kena buat itu. Roja'ata perempuan kan? Ya Ustaz. Minal asuki. Cuba ibu. Okey, ibu ulang balik jawapan ibu. At-tajiratani At-tajiratani roja'ata min asuki. Suki. Okey ibu. Tanya ibu betul ibu ya. Okey. Jadi jawapannya sama ibu. Jawapannya at-tajiratani. Pasal dia dua orang peniaga perempuan. At-tajiratani, dua orang peniaga perempuan itu telah balik. Kalau telah balik seorang roja'at. Kalau dua orang tambahlah alif. Roja'ata. Huruf ta tu memberi makna untuk perempuan tadi. Alif tu memberi makna untuk dua orang. Roja'ata minas suqi. Itulah jawapannya ibu ayah. InsyaAllah. Betul ke salah? Betul ibu ayah ya? Betul. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Ya ibu ayah ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini perbahasan asas saja. Sangat-sangat asas untuk mubtada' khabar. Adakah perbincangan asas yang sangat asas untuk mubtada' khabar ni membantu ibu ayah untuk faham asas mubtada' khabar? Boleh faham tak asas mubtada' khabar sekarang ni? Ni baru asas ibu ayah ya. Baru asas. Membantu ibu ayah, alhamdulillah. Jadi ibu ayah yang asas ni ibu ayah pegang betul-betul. Yang saya ajar tadi tu ibu ayah kalau boleh tadi salin lah. Salin. Lepas ni kalau siapa yang tak faham dengar untuk video ni, video yang kelas ni penting untuk ibu ayah faham, dengar ulang kali. Tak faham dengar, tak faham dengar. Okey, ibu ayah semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah ibu yang semasa akan sambungan pembahasan sorof melalui kalimah surah Yasin ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.